kemudian Abang Wan, Abang Zaid, Syed Omai, serta seluruh sahabat-sahabat yang nanti dalam majlis sekalian. Pertamanya kita telah mendengar sahabat kita membentangkan tentang apa tadi? Tentang hadis. Maknanya berkaitan dengan usuluddin. Anda nak tanyalah, siapa boleh beritahu kat Ana beza usuluddin dan usul fiqh? Siapa di sini dia masa sekolah menengah dulu dia ambil PSA? PSA Pendidikan Syariah Islamiah. Kita ibaratkan PSA itu adalah usul fiqh. Okay? Siapa ambil PQS? Kita semua kita ibaratkan benda itu sebagai usuluddin. Makna usul fiqh tadi dan usuluddin tadi bukan makna usuluddin lah. Bidah yang diangkumi oleh usuluddin iaitu bidah hadis, bidah Quran dan juga bidah akidah. Tiga bidah ni bidah utama lah. Dan usul fiqh pula berangkumi bidang usul fiqh lah. Betul? Takkan usul fiqh berangkumi bidang bahasa Arab. Okey. Kita tengok pada adab yang Tuhan nak bagi. Imam Syafi'i sumbangan di dalam ilmu usul fiqh. Okey. Kita tengok biodatang ringkas Imam Syafi'i. Nama dia seperti yang tertera di situ, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Abdul Manaf bin Qusay. Maknanya dia bertemu keturunan dia di siapa? Di Abdul Manaf. Okey. Bertemu keturunan dengan Rasulullah SAW. Nama kunyah dia Abu Abdullah. Ana tak pasti, ana cari. Ana tanya 2-3 orang doktor, Imam Syafi'i ni ada anak ke tak? Ada anak ke tak Imam Syafi'i? Dua-dua kata tak pastilah, dia tak pasti. Tak ada Abu Abdullah ni anak dia nama Abdullah ke apa, anda tak pastilah. Gelaran dia Imam Sunnah dan juga Nasirus Sunnah. Dia ada cerita dia panjang. Kalau nak ceritakan, elok diceritakan di dalam perbatangan kisim usuluddin tadi. Okey. Dia lahir pada hari Jumaat akhir bulan Rejab 150 Hijriah. Dia lahir hari Jumaat dan dia dilahir di perkampungan Gaza. Ada riwayat kata dia lahir di Asqalan, tapi dia bukan bertempung dua ni, sebab Gaza pada masa dulu adalah sebuah perkampungan. Asqalan ini sebuah bandar. Okey, maknanya perkampungan Gaza di dalam bandar Asqalan. Jadi tak ada pencanggahan di situ. Beliau wafat pada hari Jumaat akhir bulan Rejab tahun 204 Hijriah, meninggal di Fustat, Mesir. Jenazah dia dibawa nantilah kita cerita tentang kewafatan dia. Okey, kepribadian dia. Okey. Ciri-ciri berkata Ibnu Salah Asy-Syafi'i adalah seorang yang tinggi, mempunyai pipi yang lurus dan nipis. Kalau anak ni pipi tebal, okey, pipi dia tidak gemuk. Muzir. Okey, muzir lah. Mempunyai wajah yang kurus, mempunyai leher yang panjang. Muzir ke? Leher jinjang. Mempunyai tulang paha. Okey, mempunyai tulang paha, betis bahu yang panjang. Okey, maknanya orang yang tinggi lah kan. Masih. Kulitnya berwarna agak coklat, sawo matang. Dia tidak putih macam Muzir. Maka kita cari siapa sawo matang. Mungkin Bashar. Sentiasa menunjuk janggutnya. Beliau janggut ya. Dia sentiasa menginai. Mempunyai suara yang sedap, suara dia lunak, akal yang besar. Maksudnya bukan akal dia besar, dia bijak lah. Okay? Bahasa yang diterjemahkan bahasa Melayu macam ni lah. Okay? Wajah yang cantik, petah berbicara, beradab dalam bercakap, mempunyai hujung hidung yang panjang, mempunyai mancung, mempunyai bulu di bawah bibir ni yang jelas kelihatan, bulu keningnya tidak bertangkup lah. Okey, tidak bertangkup, dan gigi yang tidak jagang. Maksudnya comel lah. Kita tengok Imam Syafi'i ni comel. Okey. Berkata Al-Muzani ni kita tahu, nanti anak akan ceritakan dia adalah anak murid Imam Syafi'i. Okey, di Mesir.
Aku tidak pernah melihat orang lain mempunyai wajah yang secantik Imam Syafi'i apabila dia menggenggam janggutnya. Maknanya nak kata di sini Imam Syafi'i ni tengok kita tertarik lah sebab dia terlalu cantik lah, terlalu cantik ni perempuan lah, terlalu handsome, dah kecak. Okay? Macu. Berapa Bashar lah. Bashar. Okay. Rabi' Al-Muradi. Rabi' Al-Muradi ni kita tahu dia adalah penulis kitab. Bukan penulis, beliau dia pernah salin secara direct lah kitab Risalah daripada Imam Syafi'i. Dia berkata Syafi'i membagikan malam kepada 3 bahagian. Okay? Iaitu 1/3 untuk kitab, 1/3 untuk solat dan 1/3 untuk tidur. 1/3 kitab, 1/3 solat malam, 1/3 tidur. Maknanya dia ambil 1/3 bahagian saja yang dia tidur. Kita tidur 3 lah. 1/3 movisi 1, 1/3 movisi 2, 1/3 movisi 3, betul? Allah. Tidur dah tu lah, tidur. Standard kita lah. Okay? Bukan anak kita tu. Mungkin Bashar juga. Antara kegemaran Imam Syafi'i ni, dia amat menyukai jika dia amat suka berselawat, sehingga kan dikatakan Imam Syafi'i ini berkata, aku amat menyukai jika kamu memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, okey, diriwayatkan juga apabila Imam Syafi'i ini sekiranya ada orang datang menolong, ada orang datang minta tolong, maka dia muka dia akan merah. Dia macam segan, tak? Bukan segan dia tak nak buat, segan maknanya air mata haru lah, terharu. Pipi dia sangat merah, maknanya dia malunya. Okey, kalau kita minta tolong macam mana? Lari muka. Itulah kita. Okey, okey, diriwayatkan juga Imam Syafi'i adalah sederhana dalam pemakaian, dan pakaian dia dibuat daripada kapas Baghdad. Okey, diriwayatkan juga Imam Syafi'i ini memakai Qalna wasah. Qalna wasah, jenis penutup kepala. Qalna suah ni. Qalna wasah. Okey. Qalna wasah dia. Dan sentiasa memakai serban dan khuf. Okey, itu berbanding ringkaslah tentang Imam Syafi'i. Kita tengok pula tentang pendidikan dia. Okey. Kalau kita tengok Imam Syafi'i ni, nak kata dan kita berbezalah. Okey. Dan berbeza juga dengan Imam Bukhari dan Muslim tadi. Maknanya kita tengok Imam Syafi'i ni, dia lebih tersedak lah kehebatan dia. Dia lahir di Asqalan, Gaza. Okay? Tapi masa umur dia 2 tahun, bapa saudara dia membawa dia ke Makkah Al-Mukarramah bersama ibu dia masa dia 2 tahun, berumur 2 tahun. Okay? Dan beliau menghafaz Al-Quran masa umur dia 7 tahun. Dan beliau melazimi bahasa Arab dengan kabilah Huzail. Kabilah Huzail ini diceritakan oleh Ustaz Wayus sangat mana fasih berbahasa Arab. Dia tak macam kalau kita Malaysia, siapa yang paling fasih berbahasa Malaysia? Mungkin orang Indon yang datang ke Malaysia. Saya suka. Dia fasih. Kalau dia baca Al-Quran, dia akan, kita ya ayuhan nas, biasa dia akan baca ya ayuhan nas. Dia macam yang cerita macam tu. Maknanya begitu fasihnya. Okey, macam baca dia baca tu macam baca bertajwid lah. Okey. Kabilah Huzail ni. Lepas tu dia masa dia umur 10 tahun dia hafal kitab Al-Muwatta daripada Imam Malik.